nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Shalom semuanya, tajavingan. Puji Tuhan, kita semuanya berkumpul kembali. Kita di hari Minggu pagi ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita selalu naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu memelihara kita. Amin. Tapi sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita mau sama-sama deklarasikan DNA gereja kita dulu. Sama-sama bersama dengan saya pakai bahasa Indonesia. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin, amin, amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Dia memilih kita, Dia memanggil kita keluar, Dia menebus kita, Dia selalu memelihara kita. Amin. 阿爸天父，我感谢你，阿爸天父，我感谢你，从万古以来，你是我们的父，我们的救赎主。你拣选我们成为你的儿女，你永不分离，天父慈爱，直到万代。这次从头我们说阿爸天父，阿爸天父。感谢你，阿爸天父，我感谢你，从万古以来，你是我的父，我们救赎主，你拣选我们成为儿女，你永不分离，天父慈爱，直到永远。早已患难不惊慌，治病痛苦不惧怕。你看顾我，仇敌攻击不动摇，在试炼中不失望，他随时都帮助，劳苦中担不灰心，有时缺乏不埋怨。天父丰盛一杯，危险临到无助场，安然在他隐秘处。天父时时看顾，我尝过主恩这位，谁知道他的美色，投靠他真有福，敬畏他一无所缺。我尝过主恩这位，谁知道他的美色，投靠他
真有福，敬畏他，一无所缺，主的安慰，常与我们同在。阿爸天父，阿爸天父，我感谢你，阿爸天父，我感谢你，从万古以来，你是我的父，我们主属主不见线，我们成为你的儿女，与你永不分离，天父之爱，直到万代，早已万难不尽完，病痛苦不惧怕，你看顾我，求你攻击不动摇，在胜利中不奢望，孩子舍都帮助，真苦中担不归西，有时缺乏不埋怨，天丰盛预备，危险领导无主场，航浪在他隐秘处，天时时看顾，我唱过主恩这位，谁知道他的美善，投靠他真有福，敬畏他一无所缺，我唱过主恩这位，谁知道他的美善，投靠他真有福，敬畏他一无所缺，我唱过主恩这位，谁知道他的美善，投靠他真有福，敬畏他一无所缺，主的恩惠，常与我们同在，主的恩惠，常与我们同在，主的恩惠，常与我们同在。Tuhan kasih di Tuhan, kami berterima kasih padamu Tuhan, Kau memilih kami, Kau membawa kami keluar. Biar hari-hari kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan tak pernah habis Tuhan. Karena kami telah mengecap setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami telah melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
Kami mengucap syukur sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau Tuhan kami. Tak pernah kami kekurangan. Selalu kami aman dalam lindungan kasih Tuhan. Dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kecap syukur Tuhan. Kami mau masuk ke dalam bait, ke dalam pelataran Tuhan, dengan puji-pujian Tuhan, dengan sorak-sorai Tuhan. Segala pujian syukur hanya pada bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 amin, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. 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 Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kita mau ucap syukur karena Dia begitu baik bagi setiap kita. Haleluya. Segala puji syukur. Hallelujah. Amen. 一切歌颂赞美，一切歌颂赞美，归荣耀的君王，你配着天颂与敬拜，我们感受夸你，高举你的阿门，哈利路亚。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哦，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！一切歌颂赞美，归荣耀的主。称颂与敬拜，我们感受万物都具你生命。哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。哦，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。哦，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Kita semuanya bersuka cita, amin. Kita semuanya bersorak-sorai, haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang kita sama-sama akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga.
kita juga akan mendengarkan pengajaran, video pengajaran dan juga pengumuman di hari ini. Saya persilakan. 来，我们一起要宣告第三个无旬节。第三个无旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述沙节时期的浇灌。第三个无旬节是主耶稣再来之前最大，也是最后一波的灵魂收割。第三个无旬节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个无旬节从印度尼西亚开始，推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个无旬节带下能力，是我们来完成主的大使命。之后，主耶稣就要再来。哈利路亚，阿门。Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan, dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya,
Inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 家人们平安。伯特利话语堂线上祷告店每逢礼拜六下午5点正开始，透过 Zoom 账号870-470-87628，欢迎大家来，我们在这里一起同心合一祷告。生命建造营一直释放线上课程，使我们灵魂体健康，得自由，越来越像主耶稣。每逢礼拜三晚上7点半开始，透过 Zoom 账号881-4879-0488，学好了，我们可以去帮助更多的人。导读是简单的方式与神沟通，也帮助我们变成更勇敢祷告。每天2个人以上一组，透过 WhatsApp call 用圣经的经文祷告。想要参加，请联系建立姐妹，电话号0815878591。不要错过小组聚会哦！每逢礼拜四晚上，我们有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组和兴起发光小组。礼拜五晚上有青少年的小组、快乐小组。您想加入哪一个小组呢？请联系3弟姐妹，电话或 WhatsApp 0896-0836-9134。话语堂所有线上聚会和课程都有录音而播放在 YouTube 上。您想更多的领受吗？打开 YouTube， 打关键词 GBI Mandarin Rayon 1C。话语堂金钱奉献有2种方式。第一，汇到 BCA 银行户名3D Kristiani， 账户267-021-1501。第二方式用 OFO APP， 手机号0896-0836-9134。请您写下是什么奉献，是感恩奉献、1/4奉献、慈善奉献等等。谢谢您的奉献，祝福您福杯满溢。话语堂有很棒的一个活动，每日读经，每日2章经文，监督可参考在 WhatsApp 会友群。今天有福灵圣餐，接下我们的牧师会带领我们领受，请个人先预备在家里自己的饼和杯。谢谢大家的关注，报告完毕，上帝祝福大家。Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，你们当来向耶和华歌唱，你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是全属于他，我们是他的名，是他造成的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢称颂他的名，因为耶和华本为神，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代，他的慈爱直到永远，他的信实直到万代。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，你们当来向耶和华歌唱，你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是全属于他，我们是他的名，是他造成的羊，我们是他造的，也是全属于他，我们是他的名，是他造成的羊，我们是他，我们是他造的，也是全属于他，我们是他的名，是他造成的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢称颂他的名，因为耶和华本为神，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代，他的慈爱直到永远，他的信实直到万代，他的慈爱直到永远，他的信实直到万代，他的慈爱直到永远，他的信实直到万代，他的信实直到万代，他的信实直到万代。I keep it there, the blau home, ribi di sabi, ribi di kriye, ana ribi astena pro di kriye. Oh Yesu Yesu, rapa kanda karabia karabi sikriya.
主耶稣感谢你，主耶稣感谢你。 今天是你定义的日子， hari yang kau tentukan. 众儿女，我们带着感恩祭来到你面前。 Anak-anakmu memberi kurban ucapan kehadapanmu. 我们要向你献上感恩。 Kami mau bersyukur padamu. 因为你真美善。 Begitu baik. 感谢赞美你，感谢赞美你， Tuhan, terima kasih. 感谢赞美你，在这恩膏我们，主圣灵恩膏我们， Urapi kami, Allah Kudus urapi setiap kami. 恩膏你所有的众子民， Urapi setiap anak-anakmu. 直到我们的心里深处，你的子民，我们都一起同心合意，向你献上感恩。 Kau tahu Tuhan hati kami yang terdalam. Setiap kami umatmu, anak-anakmu Tuhan, mau sama-sama di hadapanmu mengucap syukur. 感谢赞美你，你恩膏你两位无用的仆人， Urapi kedua hambamu yang tidak berguna ini Tuhan. 把着你自己的心意，借着你的话释放出来。 Dan biarlah Tuhan melalui mulut kami, suaramu isi hatimu yang diperdengarkan. 感谢赞美你，一切尊贵荣耀都归给你。 Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagimu. 奉耶稣基督的名，阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 平安，各位弟兄姐妹， Shalom saudara-saudari. 感谢主。 Puji Tuhan. 我们刚唱了一首歌，诗篇100篇， Kita baru saja menyanyikan lagu Mazmur 100. 这是一首感恩敬拜的歌词。 Dan ini adalah lagu pujian untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. 我们知道，感恩是我们每个人在我们的生命中所必须要的。 Dan kita tahu bersyukur itu adalah sesuatu hal yang setiap kita harus miliki, harus bisa. 当然，第一个感恩，我们要向神献上感恩。 Dan kita harus tahu kalau kita harus memberikan ucapan syukur pada Tuhan. 因为他造了我们， Karena Dia telah ciptakan kita. 他造了整个世界，为我们预备所有的一切在地上。 Dan Dia ciptakan alam semesta, Dia siapkan segala sesuatu untuk kita. 而且当我们犯罪的时候，他派了独生子耶稣基督来拯救我们。 Dan waktu kita berdosa, Dia utus anaknya Yesus Kristus selamatkan kita. 所以这首歌最后的总结就是：因为耶和华本为善。 Dan inti dari lagu itu yaitu Tuhan itu sangat baik. 他对你对我真美善。 Dia terhadap engkau dan aku sangat baik. 所以因为他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 所以我们要世世代代的赞美他。 Kebaikannya dan kasih karunia-Nya sampai selama-lamanya, sampai turun-menurun. Jadi kita harus bersyukur, kita harus memuji Dia. 感谢主。 Puji Tuhan. 今天要与各位分享的主题是感恩的心。 Dan hari ini tema kita yaitu hati yang bersyukur. 我们知道基督徒不能够离开感恩、感谢。 Kita tahu orang Kristen itu tidak bisa lepas dari berterima kasih, mengucap syukur. 因为这是我们属神的儿女生活的果子。 Karena ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, buah dari kehidupan kita. 如果我们在生活上人与人之间的关系， Kalau kita di kehidupan biasa antar sesama manusia, 我们的关系，我们彼此的沟通， kita hubungan dengan orang lain harus berkomunikasi. 如果我们之间从来没有彼此互相感谢， Kalau kita tidak pernah saling berterima kasih satu dengan yang lain, 那么我们的关系就觉得呢，好像有一些的僵硬一样， jadi hubungan kita akan kayaknya kaku. 冰冷，缺乏味道。 Dan mungkin juga dingin, kurang rasa. 所以我们比如说一个公司老板与工人，父母与儿女，丈夫与妻子，
甚至我们的教会的牧者、同工，还有所有的弟兄姐妹。 Nah, seperti juga di perusahaan bos dengan karyawan atau orang tua dengan anak atau juga sesama teman atau pelayan Tuhan, gembala dan juga jemaat. 我们都要彼此常常感谢，对吗？ Kita kan harus saling mengucapkan terima kasih, ya kan? 使我们彼此的关系更加的好，能够彼此相爱，能够更加的亲近。 Ya, sehingga hubungan kita bisa lebih baik satu dengan yang lain, kita boleh makin dekat dan kita juga makin akrab. 我最近一直学习凡是人家做了什么都要感谢人。 Ya, saya sekarang juga lagi belajar apapun yang dikerjakan orang untuk saya berterima kasih padanya. 甚至家里的孩子、家里的工人，甚至孙子，他做了什么都要谢谢他。 Jadi di rumah baik anak-anak maupun juga cucu dan juga pembantu dan orang karyawan-karyawan yang ada, saya berterima kasih untuk apa yang mereka buat. 我觉得彼此谢谢呢，彼此感谢是一个尊敬。 Saya rasa waktu saya berterima kasih, saling berterima kasih itu adalah satu jenis dari kita menghormati orang itu. 何况我们的神， Apalagi terhadap Tuhan. 我们的神，他的恩典，他对我们的恩典是太大，是太多。 Karena anugerahnya untuk kita itu begitu besar, begitu banyak. 我们无法数算，无法 kita 去 tidak 报 bisa 答。 hitung. Dan kita tidak bisa balas. 为什么要感谢呢？ Kenapa kita harus bersyukur? 帖撒罗尼迦前书5章18节读者的说。 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们的旨意。 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 所以我们在什么时候感恩呢？ Jadi kapan kita harus bersyukur? 常常感恩。 Harus sering-sering mengucap syukur. 凡事感恩，就是意思是在任何的情况下，你感到舒不舒服，或是你悲伤、你喜乐，或是在所有的情况，你都要向神献上感恩。 Ya, mengucap syukur dalam segala hal artinya dalam segala situasi. Apakah keadaan kita baik, tidak baik, sukacita, tidak sukacita, sedang mengalami segala sesuatu tantangan atau tidak, kita harus bersyukur. 哥林多后书6章1节怎么说？ 2 Korintus 6 ayat 1 berkata, 我们与神同工，也劝你们不可不受他的恩典。 Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 这是保罗劝我们不要白白的领受神的恩典。 Jadi ini adalah pesan Paulus untuk kita jangan buat kasih karunia kepada yang Tuhan kasih kepada kita itu kita cuma terima begitu aja. 我们必要用行动和感谢来报答我们的神。 Kita harus pakai suatu tindakan. Kita harus berterima kasih, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. 我们看，当耶稣有一次他来到这个加利利，进入一个村子呢，那么有10个麻风病，他们 kita 到 tahu Tuhan Yesus waktu masuk ke kota dan di situ ada 10 orang kusta. 他们从远处就高喊说：“耶稣父子，可怜我们吧！” Dari jauh mereka sudah berteriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 耶稣说：“你们去把身体给祭司看。”他们去的时候就洁净了。 Dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan waktu mereka pergi, mereka disembuhkan, ditahirkan. 其中有一个见自己已经好了。 Ada satu di antara mereka, orang yang sakit kusta itu, mengetahui kalau dirinya sudah tahir dan sembuh.
就大声归荣耀与神，他看自己好了就回来， Dia kembali kepada Yesus dan dia 他 memuliakan Tuhan 大声归荣耀与神， dan dia dengan suara kencang memuliakan Tuhan 又匍匐在耶稣的脚前， dan dia berlutut di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. 意思是他敬拜耶稣， Artinya di situ dia sedang menyembah Yesus 他感谢他。 dan dia berterima kasih padanya. 那耶稣很惊讶， Dan Yesus itu kaget, kagum. 耶稣说， Yesus berkata, 就是路加福音17章17到18节， itu ada di Lukas 17 ya, 17 sampai 18. 耶稣说：“接近了的不是10个人吗？那9个在哪里？除了这外族人，再也没有别人回来归荣耀与神吗？” Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 18节， Ayat 18. 因为 18节，因为不是 OK 好，这个17节好了 OK。那么耶稣很在乎，那他医治了，他拯救了人回来，向他献上感恩。 Jadi di sini Yesus itu peduli dan Yesus itu pengen orang-orang yang telah disembuhkan itu kembali untuk bersyukur kepadanya. 耶稣充满慈爱，其实充满慈爱的等候他们回来向他感恩。 Dan Yesus itu dengan penuh dengan belas kasihan dan kebaikan menanti mereka untuk kembali, untuk bersyukur dan berterima kasih padanya. 今天耶稣对我们也是如此，他渴慕，他等候，他为我们所做的一切，他盼望我们能够向他献上感恩。 Demikian juga saat ini Tuhan Yesus berharap, menantikan untuk kita datang ke hadiratnya bersyukur atas apa yang telah dia buat dalam hidup kita. 像这一个被洁净的麻风病回来向耶稣献上感恩，敬拜他。 Sama seperti satu orang kusta yang disembuhkan dari 10 orang kusta itu yang kembali padanya dan bersyukur padanya. 我相信在我们当中，我们今天就是那一个回来感恩的人。 Amin. Dan kita berharap setiap kita dan saya percaya setiap kita itu adalah satu orang itu yang kembali bersyukur pada Tuhan Yesus. 不是那9个他没有回来，他就不见了，他就没有向耶稣报恩。 Ya, bukan yang 9 orang ya yang udah disembuhkan terus hilang, terus nggak berterima kasih sama yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. 那些不懂得感恩的又如何呢？ Nah, yang tidak ngerti bersyukur itu akhirnya gimana? 那罗马书1章21节如此说。 Di Roma 1 ayat 21 berkata, 这边说，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为希望，无知的心就昏暗了。 sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur padanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 这边意思是什么？ Artinya apa? 就是那些没有向神献上感恩的，好像是他们呢不认识神，不归荣耀给神。 Artinya orang-orang yang tidak mengucap syukur pada Tuhan itu kayak tidak mengenal Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. 所以他们的心就空虚、无知，而且是昏暗，没有亮光，黑暗的。 Dan itu akhirnya pikiran mereka ya sia-sia, kosong, dan gelap. 但是这个境界不是神要惩罚我们， Ayat ini bukannya Tuhan sedang menghukum kita, mau menghukum kita ya. 乃是神告诉我们，
他的目的地。 Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita tujuannya, 就是要我们向他献上感恩， yaitu Dia mau kita bersyukur padanya, 使我们更认识他， untuk kita boleh makin mengenal Dia, 更能够荣耀他， dapat memuliakan Dia, 让我们的心充满神的话， sehingga hati kita penuh dengan firman Tuhan, 充满他的智慧， penuh dengan kebijaksanaan dari Tuhan, 心中有神的亮光。 dan hati kita diterangi oleh Tuhan. 阿门。 Amin. 神没有惩罚我们，神要我们成为他心意的人。 Amin. Tuhan tidak menghukum kita, tetapi Dia mau kita untuk berkenan kepada Dia. 所以常常有一些神好像责备我们，但是神要我们回转。 Amin. Kadang-kadang Tuhan sepertinya sedang menegur kita, dan tujuannya yaitu membuat kita kembali bertobat. 求主帮助我们用神的观点来明白他的心意，他的话。 Amin. Amin. Biarlah Tuhan memberikan kita paradigma yang baru untuk kita boleh mengerti dan memahami firman-Nya. 那基督徒对神的感恩，是随着灵命的成长。 Orang Kristen mengucap syukur pada Tuhan itu sesuai dengan tahap pertumbuhan rohaninya, 生命被塑造， yaitu waktu kehidupannya dibentuk oleh Tuhan, 不断的被改变、被更新， terus diubahkan, diperbaharui, 经历的一些的过程， dan setelah mengalami banyak hal, 最后对神的感恩达到高峰。 sampai akhirnya pengucapan syukurnya kepada Tuhan itu mencapai puncak. 有3个层次， Ada 3 tahapan. 我们要分享第一个层次 Yang pertama 是信徒的灵命， yaitu kehidupan rohani dari orang percaya. 就是蒙神帮助，就向神献上感恩。 Waktu dia ditolong oleh Tuhan, dia bersyukur pada Tuhan. 所期待的、所祈求的， Yang diharapkan, yang didoakan. 比如得到了一份工作，疾病被医治， Misalnya dia 得到好的配偶， Misalnya dia dapat pekerjaan, atau dia disembuhkan, atau dapat jodoh, 生意蒙神祝福等等。 dan bisnisnya diberkati Tuhan, dan lain-lainnya. 我们很容易的向神献上感恩。 Kita dengan mudah kalau hal itu terjadi, kita bersyukur pada Tuhan. 我们看以色列民在埃及430年， Kita tahu orang Israel di tanah Mesir 430 tahun, 在那为奴之地， di tanah waktu mereka diperbudak, 神就借着摩西带领他们从埃及出来。 Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. 那经过红海，神行大神迹， Dan Tuhan melakukan mujizat yang besar, mereka boleh melewati Laut Merah. 他们可以在海当中走干地到对岸。 Dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering di atas laut. 那是摩西和以色列民向神歌唱赞美，感谢赞美神。 Dan akhirnya setelah itu Musa membawa umat Israel untuk menyanyi bersyukur untuk Tuhan, kepada Tuhan. 就是一首很出名的摩西之歌。 Dan dikenal dengan satu lagu yang paling terkenal, yaitu lagu Musa. 摩西之歌就是出埃及15章1到21节。 Itu adalah Keluaran 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 那有一天这首歌要在天上要唱， Pada nanti suatu hari nanti lagu ini akan dinyanyikan di sorga. 我们为什么知道呢？ Kenapa kita tahu? 启示录15章第3到第4节。 Karena ada di Wahyu 15 ayat ke-3 dan ke-4.
就是神给我们的高级神羔羊这首歌。 Yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita lagu Tinggikan Anak Domba. 这边在这个启示录说，唱神仆人摩西的歌，唱羔羊的歌。 Dan di situ dikatakan menyanyikan lagu pujian Musa dan juga lagu pujian anak domba. 那有一天在天上，摩西的歌和神羔羊的歌要联合来歌颂赞美，就是赞美高举我们的耶稣基督，神的羔羊。 Suatu hari di sorga nanti lagunya Musa dan lagu anak domba akan dinyanyikan untuk meninggikan Tuhan Yesus di sana. 我们不知道这个摩西的歌要唱多少，因为是1到21节。 Ya, kita nggak tahu ya lagu Musa itu mau dinyanyikan seperti apa karena ayat 1 sampai ayat 21. 或者可能1到第4节，我们不知道。 Ya, atau sampai ke berapa ya kita juga belum tahu. 为什么摩西的歌那么的重要？ Kenapa lagu Musa begitu penting? 因为我们先看他们在赞美，他们感谢赞美神的时候， Karena kita lihat waktu mereka sedang memuji dan bersyukur pada Tuhan. 那过后呢，很可惜，过后呢，他们就埋怨神，悖逆反抗神，甚至拜金牛犊。 Selanjutnya mereka itu bikin kita tuh sangat sedih karena kenapa? Mereka lanjut dengan bersungut-sungut dan mereka terus mengeluh pada Tuhan dan akhirnya mereka menyembah kepada patung lembu emas. 因为他们对神没有信心，没有坚固的真理。 Karena mereka tidak mempunyai iman pada Tuhan dan tidak mempunyai pengertian yang teguh pada Tuhan. 他们400多年受到埃及的文化、风俗、传统、宗教所影响。 Karena mereka telah dipengaruhi oleh budaya, adat kebiasaan, agama Mesir yang selama mereka diperbudak 400 tahunan. 最后他们不能够进到迦南地。 Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. 虽然神的心意、神的计划是要把他们带进应许之地， Padahal apa yang menjadi isi hati Tuhan yaitu ingin membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. 但是他们属灵的眼睛被蒙蔽，看不见应许之地。 Tetapi karena mata rohani mereka tertutup dan mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian. 他们只看见他们在旷野所面临的许许多多问题。 Mereka cuma melihat apa yang terjadi pada mereka di padang gurun, segala masalah-masalah mereka yang ada. 因为他们不懂得神在塑造他们，是在磨练他们。 Dan mereka tidak mengerti di sana Tuhan sedang membentuk mereka, sedang mengubah mereka. 第二个层次就是门徒的灵命。 Ya, tingkatan yang kedua yaitu tingkatan kehidupan rohani dari seorang murid. 为着未来感谢神。 Kita itu bersyukur pada Tuhan untuk masa depan kita. 因为我们的神给我们未来的应许。 Karena Tuhan kita memberikan kita janji untuk masa depan kita. 他预备我们最后胜利的指望，天上永远的福分，他要给我们。 Amin. Dan dia memberikan pengharapan untuk setiap kita, yaitu kita menjadi pemenang untuk kita masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. 我们看主的门徒，他们3年半跟随主一起服侍， Kita lihat selama 3,5 tahun para murid-murid Yesus ikut pelayanan Tuhan Yesus. 他们看到主行了许多的神迹， Dan mereka melihat Tuhan melakukan banyak mujizat. 也最后亲眼看到主耶稣为人类，也为他们死在十字架上。 Dan akhirnya mereka melihat kalau Tuhan Yesus demi umat manusia disalibkan. 亲眼看到主复活， Mereka dengan mata kepala mereka sendiri melihat Tuhan Yesus bangkit. 亲眼见证主的升天。 Dan mereka dengan jelas menjadi saksi untuk kenaikan Tuhan Yesus. 他们自己听到
亲身听到主耶稣对他们的应许和吩咐。 Dan mereka benar-benar mendengar dengan telinganya sendiri segala apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan. 也包括主第二次再来。 Termasuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 所以今天我们也是像主的门徒一样，因为我们也是主的门徒。 Hari ini kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu karena kita pun adalah murid Tuhan Yesus. 我们有永远的盼望， Kita mempunyai pengharapan kekal. 我们知道主要再来， Kita tahu Tuhan akan datang kembali. 所以我们要持守主的真道。 Jadi kita harus pegang teguh pengajaran kebenaran dari Tuhan. 保守我们的信心， Kita harus jaga teguh iman kita 忠心到底。 untuk kita setia sampai akhir. 以后我们将要得着神的奖赏。 Nanti sampai akhirnya kita peroleh apa yang menjadi Tuhan berikan kepada kita. 得着神的奖赏，得着神给我们的冠冕。 Yaitu suatu hadiah upah untuk setiap kita, yaitu mahkota untuk kita. 这是我们所盼望的。 Itu yang kita harapkan. 我们为这个未来神的应许向他献上感谢。 Dan kita bersyukur untuk masa depan, yaitu janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. 所以第二的层次是门徒的灵命，我们围着未来神的应许，甚至神应许以后的新天新地新耶路撒冷。 Ya, ini adalah tingkatan kedua, yaitu tingkatan kita kehidupan seorang murid yang mengucap syukur bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga nanti untuk Yerusalem baru, langit bumi baru. 我们也要进到神羔羊的婚宴，与耶稣在一起。 Dan kita juga akan masuk dalam perjamuan nikah anak domba untuk kita boleh bersama-sama dengan Yesus selamanya. 今天我们的盼望不是在地上暂时的，这以后呢永久的盼望必定成就在你我的身上。 Amin. Dan hari ini pengharapan kita bukan yang sementara yang di dunia ini, tapi kita mempunyai pengharapan kekal untuk bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. 为着神为我们所预备的未来，我们要不停的向他献上感恩。 Amin. Untuk apa yang Tuhan janjikan untuk masa depan kita ini, kita bersyukur padanya. 第三个层次， Tingkatan yang ketiga, 像使徒的灵命， yaitu kehidupan rasul. 像使徒，我们不是使徒，但是我们的灵命要达到像使徒的灵命。 Ya, kita tuh bukan rasul, tetapi kita harus mempunyai kehidupan yang seperti rasul. 我们知道耶稣升天后，主耶稣的门徒也是使徒。 Dan Tuhan mau semua murid-murid Tuhan Yesus menjadi rasul-rasulnya Tuhan Yesus. 那他们经过了许多的困苦、患难经历、磨练经历，试炼和受逼迫、受压力、征战、仇敌的攻击，甚至为主殉道，为主而死。 Dan mereka mengalami banyak hal, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak penganiayaan. Bahkan mereka mengalami banyak hal sekali sampai akhirnya mereka banyak yang menjadi martir bagi Tuhan. 但他们仍然坚持到底，不妥协。 Tapi mereka tetap bertahan sampai akhir dan tidak menyerah. 仍然在凡事上，在他们所遭遇的一切，感谢神。 Dan mereka di tengah apapun yang mereka alami, mereka bersyukur pada Tuhan. 好像哥林多后书22章9的上半节如此说。 Ya, kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, 主对我说，我的恩典够你用，因为我的能力是人的软弱上显得完全。
Amin. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 所以我们不要惧怕。 Jadi jangan takut. 我们在这个末世时代必须经过有许多的困难，可能一些的苦难，一些的磨练。 Kita tahu di akhir zaman ini kita akan mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali gesekan, banyak sekali kesulitan. 但是我们相信，像主的使徒一样，他们可以得胜。 Amin. Tapi kita mau seperti para rasul Tuhan Yesus, kita juga akan menjadi pemenang. 他们也欢欢喜喜的为主受苦。 Mereka bersuka cita waktu mengalami segala kesulitan karena Tuhan. 而且他们认为这是配的，也是配 Dan 的。 mereka, ya, dan mereka merasa bersyukur karena kita boleh layak untuk mengalami penderitaan bagi Tuhan. 求主帮助我们， Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kita. 不要为着我们所面对的许多的苦难、困难、挣扎、压力等种种的问题而丧胆、而惧怕、而退后。 Ya, jangan sampai waktu kita mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan, tekanan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu membuat kita lemah hatinya, patah hatinya, terus habis itu kita mundur dari Tuhan. 我们仍然要感谢神，阿门。 Untuk itu kita harus tetap bersyukur pada Tuhan, amin. 在圣经有几个神的勇士，在感恩当中领受神 超自然的能力。 Nah, di Alkitab ada banyak dari para pahlawannya Tuhan yang mengalami mujizat setelah mereka mengucap syukur, saat mereka mau syukur. 在感恩中领受超自然的能力和奇迹。 Dan mereka mengalami sesuatu yang supranatural terjadi dalam kehidupan mereka dan juga mujizat waktu mereka bersyukur. 我们看这个主的使徒保罗和希拉， Kita lihat muridnya Tuhan Yesus, rasulnya Tuhan Yesus yaitu Paulus dan Silas. 在使徒行传的16章24到26节， Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. 就是当保罗、希拉传福音的时候被抓， Yaitu waktu Paulus dan Silas mereka mengabarkan Injil dan mereka ditangkap. 然后呢，进去就是监牢的人领了这个命，就把他们下到监里，两脚上了木狗，也在半夜，保罗和希拉祷告赞美神，众囚犯也侧耳听，不然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。 Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian baik kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. 我们看保罗和希拉他在监牢的时候， Kita lihat waktu Paulus dan Silas ada di penjara, 他们不是愁眉苦脸的， mereka bukan lagi sedih meratapi nasib ya, 但是他们感谢神、赞美神， tetapi mereka malah justru bernyanyi, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. 它的后果什么样呢？ Hasilnya bagaimana? 地就震动，锁链就被打开。 Terjadilah bumi itu, terjadi gempa bumi dan segala belenggu terlepas. 保罗、希拉的释放， Dan Paulus serta Silas dilepaskan. 他们受苦没有悲伤，乃是充满喜乐，欢欢喜喜的感谢神。 Mereka menderita tetapi mereka tidak bersedih dan mereka terus bersuka cita dan bersyukur pada Tuhan. 所以在他们的感恩的背后，有那个超自然的能力
的神迹。 Dan di balik pengucapan syukur pada Tuhan ada suatu kekuatan luar biasa supranatural. 我们看第二个人物，挪亚， Kita lihat orang yang kedua yaitu Nuh. 挪亚如何向神献上感恩祭。 Dan kita lihat bagaimana Nuh bersyukur pada Tuhan. 当地上的这个人的罪恶，充满地上，神就要毁灭地上所有的人类，所有的这个牲畜。 Dan waktu dunia ini penuh dengan kejahatan dan dosa, Tuhan memutuskan untuk menghapus semua manusia dan juga makhluk hidup yang ada di bumi. 神吩咐挪亚造方舟， Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun suatu bahtera. 他就顺服神，用100年的时间造方舟。 Dan dia taat pada Tuhan dan selama 100 tahun dia membuat satu bahtera. 而且方舟是造在山上。 Dan bahteranya dibangun di atas gunung ya. 我们看刚才那个的分享，那个 VOP 的分享， Tadi kita lihat waktu VOP, video pengajaran VOP. 顺服听从神的声音， Dan waktu kita taat mendengar suara Tuhan, 有时似乎不合逻辑的，但是仍然顺服。 kadang-kadang tuh nggak masuk akal. 那挪亚神叫他做方舟在山上，按照人是不合逻辑。 Ya. Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera tuh di atas gunung. Itu tidak masuk akal. 我看全世界没有一个人要把一艘船造在山上，没有，绝对没有的。 Nggak ada orang ya yang mau bikin kapal di atas gunung. Nggak ada. 就一位叫做挪亚。 Cuma ada satu yang kerjakan itu seperti itu, yaitu Nuh. 那挪亚造了方舟以后，神命令他们进到船里面，而且呢，所有的动物，全部牲畜、飞鸟，所有的昆虫都进到这个方舟里面。 Dan setelah itu bahtera jadi, Tuhan perintahkan Nuh dan keluarganya serta semua binatang melata, merayap, semua masuk ke dalam bahtera itu. 天上就降下大雨， Dan akhirnya terjadilah hujan yang begitu lebat. 船在这个水面上漂流， Dan kapal itu akhirnya mengapung di atas air. 一共有多久呢？ Kira-kira berapa lama? 1年17天， Itu adalah 1 tahun 17 hari. 按照圣经哦。 Sesuai dengan Alkitab ya. 当这个地已经干了，地已 Dan 经干了。 setelah air itu sudah surut semuanya dari bumi, 挪亚一家8口，所有的飞鸟、牲畜，一切爬在地上的昆虫都出了方舟。 dan akhirnya Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang itu berserta dengan semua binatang yang ada di dalam bahtera keluar dari bahtera. 挪亚就向神献祭， Dan Nuh memberikan suatu korban di hadapan mezbah Tuhan. 我们来读创世纪8章20到22节。 Iya, kita lihat Kejadian 8 ayat 20 sampai ke 22. 那挪亚为耶和华筑了一座坛， 拿 Nuh 了各 mendirikan 种 mezbah bagi Tuhan, 洁净的牲畜、飞鸟，建在坛上为燔祭。耶和华闻到那馨香之气，就心里说：我不再因人的缘故咒诅地，人从小心里怀着恶念，也不要按照我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候，家畜、寒暑、冬夏、昼夜都永不停息了。 lalu Nuh mendirikan bahtera bagi Tuhan dan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya berapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah yang jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi ini ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 挪亚的献祭就是挪亚献了感恩祭，使神的心受感动。 Korban pengucapan syukur yang Nuh persembahkan di atas mezbah Tuhan itu membuat hati Tuhan tersentuh 因为他的香气达到神的面前。 karena wanginya itu, harumnya itu sampai pada Tuhan. 神说：“我不再因人的缘故咒诅地。” Dan Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. 从那个时候，神应许他不再咒诅这个地。 Dan sejak itu Tuhan berjanji untuk dia tidak akan mengutuk bumi ini. 也不再消灭地上各种的货物，也包括人类。 Dan dia juga tidak akan membinasakan makhluk hidup yang ada di bumi ini termasuk manusia. 我们看挪亚的献祭， Kita lihat korban pengucapan syukur yang Nuh persembahkan 是为着这个世界新的开始，向神献祭，献上感恩。 itu adalah sesuatu awal baru untuk orang-orang di bumi ini mengucap syukur dan memberikan korban bagi Tuhan. 因为亚当时代已经没有了， Karena zaman Adam itu sudah tidak ada. 那亚当犯罪那个时候，神怎么样咒诅地？ Dan waktu Adam berdosa, Tuhan mengutuk bumi. 在创世纪3章17节，我们来读。 Matius 3 ayat yang ke-17, Kejadian 3 ayat 17. 当亚当和夏娃吃了禁果的时候， Saat Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan yang baik dan benar yang dilarang Tuhan, 神怎么样对亚当说？ Tuhan bilang apa sama Adam? 他对亚当说：“你既听了从妻子的话，吃了我所吩咐不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。” Lalu firman-Nya kepada manusia ini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan menjadi rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. 亚当犯罪，地被咒诅， Adam yang berdosa, tapi yang dikutuk itu bumi, tanah. 而且他在地上要终身的劳苦，才能 Dan 得 dia 到神。 harus bersusah payah seumur hidup di tanah itu. 但是挪亚的献祭 Tetapi korban ucapan syukurnya Nuh 使神不再咒诅这个地。 membuat Tuhan tidak mengutuk bumi ini lagi. 神使这个地呢，四季还有那个这个撒种栽种，撒种栽种，收割都能够这个来充满地上，使人类能够享受。 Sehingga Tuhan berjanji untuk tidak henti-hentinya memberikan musim menabur, musim menuai, 4 musim panas, dingin, kemarau, hujan, siang dan malam, dan setiap manusia bisa menikmatinya. 就是说，神不但没有咒诅地，神在这赐福这个地。 Artinya yaitu Tuhan bukan hanya tidak mengutuk bumi, tapi Tuhan justru memberkati bumi. 就是我们今天活在地上的，我们在这个地上已经不再受神的咒诅，反而是被神祝福的。阿门。 Jadi kita sekarang yang hidup di bumi bukannya kita dikutuk oleh Tuhan, tetapi justru kita diberkati Tuhan. Amin. 所以挪亚的感恩祭是在使我们很受感动。 Iya. Jadi pengucapan syukur korban yang diberikan Nuh kepada Tuhan itu membuat hati Tuhan tersentuh, tergerak.
所以他的感恩呢，产生了超自然的能力和大的奇迹。 Amin. Sehingga hasil dari pengucapan syukurnya itu adalah suatu kuasa supranatural dan mujizat yang luar biasa. 我们看第三个但以理， Yang ketiga kita lihat Daniel. 但以理，他向神祷告感谢。 Daniel itu mengucap syukur dan berdoa pada Tuhan. 但以理在波斯的王大乌利的时候，所统治下，这个波斯王立了120个总督。 Dan Daniel waktu di zaman Darius, waktu pemerintahnya mereka ada 120 kepala provinsi. 也就是12个，有122个省长总督，可以说省长。 120 orang ya. 在这个总督上面呢，有3个总长。 Dan di pemerintahan yang paling tinggi ada 3 orang. 那么这个但以理呢，其中是一个最被王所相信的总长。 Dan Daniel adalah satu orang yang paling dipercaya oleh raja. 因为按照圣经说，那个但以理是有美好的灵性，被王所信任。 Dan kalau Alkitab berkata dia mempunyai roh yang excellent sehingga dipercaya oleh raja. 因此他受到其他的总长总督呢，他们就嫉妒，他们就找他的把柄。 Sehingga oleh pemimpin-pemimpin lain dia membuat mereka ngiri dan akhirnya mencari celah untuk menjatuhkan Daniel. 他们要求王设立的一个禁令，就是30天内不可向人或者向神求什么。 Dan akhirnya mereka menemukan cara, yaitu membuat suatu perintah dalam 30 hari orang tidak boleh meminta apapun kepada Tuhan atau kepada yang mereka sembah selain kepada raja. 要是这个违反呢，就把他扔在狮子坑里。 Kalau mereka sampai akhirnya atau kita tidak melakukan hal itu, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. 我们来看但以理6章第4节19到22。 Kita lihat dulu di Daniel 6 ayat yang ke-10 ya sampai ke-12 ya. OK， 中文是11，你们11 ，OK？ Ya, kalau di Mandarin itu ayat 11 ya. 我们看但以理知道这禁令盖了一些，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，依着3次双膝跪在他面前祷告感谢，与素常一样。 Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Dalam bahasa Mandarin ada taokao kansie, berdoa, bersyukur pada Tuhan. 所以呢，这个但以理对神的这个敬畏。 Jadi hormatnya Daniel pada Tuhan, 他对神的关系，他的每天的生活呢， hubungannya dengan Tuhan setiap hari, 我们可以看到1天3次祷告感谢神。 sehari itu sampai 3 kali dia berdoa bersyukur pada Tuhan. 那么呢，因为他在窗口，所以他在那边敬拜，被所有的人看到了。 Karena dia doanya di tingkap-tingkap yang terbuka, jadi orang bisa lihat. 我们看19到22节。 Kita lihat dari ayat selanjutnya sampai 20.
19、22，接着李明王就起来急忙他就被扔在第4节就把他扔在狮子坑里咯。 Dan akhirnya selanjutnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. 那这个狮子李明王就起来急忙往狮子坑里。 Pagi-pagi ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan buru-buru pergi ke gua singa. 那这个王呼叫但以理。 Dan raja berseru kepada Daniel. 他说：“神的仆人但以理啊，你所侍奉的神能救你脱离狮子吗？” Dia berkata, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 但以理对王说：“愿王万岁！我的神差遣狮子封住狮子的口，叫狮子不伤我。” Dikatakan, ya raja, hiduplah kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut-mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku dan aku tidak apa-apa. 我们读到这里，长话短说。 Dan kita persingkat, kita baca sampai di sini. 但以理就从狮子坑里出来了，他没有受到任何的伤。 Daniel keluar dari gua singa dan tidak terluka sama sekali. 那他的这个所行的神迹呢，就传遍了整个这个120个省，所有的人都知道。 Dan mujizat yang terjadi pada diri Daniel ini akhirnya tersebar di 120 provinsi yang ada di pemerintahan dan semua orang tahu. 从这个王到所有的人都知道，但以理的神是真神，是永活的神。 Dan dari raja sampai semua orang yang ada di bawahnya mengetahui kalau Allah Daniel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang luar biasa. 今天我们要坚持我们所信的。 Jadi kita harus bertahan untuk apa yang kita percayai. 无论受到任何的压力，我们仍然相信我们的神，我们的耶稣基督。 Tekanan model apapun yang menghantam kita, kita harus tetap percaya dan tetap andalkan Yesus. 那我们怎么样来向神感恩呢？ Lalu bagaimana kita bersyukur pada Tuhan? 我们学习但以理一天3次祷告感谢神。 Kita belajar seperti Daniel ya, sehari 3 kali untuk berdoa dan bersyukur pada Tuhan. 虽然我们觉得困难， Walaupun kadang-kadang susah ya. 但是求神给我们力量，阿门。 Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan pada kita. 因为在感恩的背后有超自然的能力和神迹。 Amin. Karena di balik pengucapan syukur ada kuasa mujizat yang supranatural terjadi. 最后我们来看耶拿。 Selanjutnya terakhir kita lihat Yunus. 耶拿，神命令他去尼尼微传福音。 Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan Injil ke kota Niniwe. 他不顺服， Tapi dia nggak taat. 他跑去哪里？跑去他是， Dan malah dia kabur kemana? Kabur ke Tarsis. 所以神就派一只大鱼，他被投到海里的时候，一只大鱼把它吞着。 Akhirnya Tuhan izinkan waktu dia dilempar ke laut, seekor ikan besar menelan dia. 我们来读耶拿书2章 Kita lihat Yunus pasal yang kedua, 第7节。 ayat yang pertama dan yang ke-7. 耶拿在鱼的腹中祷告耶和华的神。 Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. 他说：“我心里发愤的时候，就想念耶和华。
ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku terikatlah aku pada Tuhan. 我祷告进入你的圣殿，大到你的 Dan 面 aku 前， sampai kepadamu di hadapan baitmu yang kudus. 但我必用感谢的声音献祭于你。 Tetapi aku dengan korban ucapan syukur akan kupersembahkan korban padamu. 我所许的愿，我必赏罚。 Apa yang kudasarkan akan kubayar. 救恩出于耶和华，耶和华吩咐， Keselamatan adalah dari Tuhan. 耶和华就吩咐鱼把愿吐就旱地。 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. 我们知道约拿是一个不顺服神当中的顺服， Ya, kita tahu ya Yunus adalah orang Nabi Tuhan yang tidak taat pada Tuhan. 但是最后顺服。 Tapi akhirnya taat juga. 他感谢的，他在鱼的肚子里没有埋怨，他仍然感谢神。 Di perut ikan pun dia tidak mengeluh, tetapi dia bersyukur. 而且他要还他的愿。 Dan dia mau bayar nazar atau janjinya dia pada Tuhan. 神听了的祷告，就吩咐鱼把这个愿从鱼的肚子把它吐出来。 Dan Tuhan dengar doanya dia, dan Tuhan perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. 最后，他把神的话传给尼尼微城，直到这个 Sampai 城呢， akhirnya dia mengamarkan Injil ke kota Niniwe, sampai kota itu, 直到这个城从王到所有的人民，12万多的人都悔改相信神。 dan sampai seluruh masyarakat kota itu dari raja sampai seluruh penduduknya 120.000 orang lebih yang akhirnya bertobat. 神要我们顺服，阿门。 Tuhan mau kita taat. 今天当我们不顺服，而是我们用我们自己的办法的时候， Waktu kita tidak taat dan kita melakukan apa yang kita mau sesuai dengan cara kita sendiri, 可能神要我们做的就是神指定的那个尼尼微。 mungkin yang Tuhan mau kita lakukan yaitu yang Tuhan perintahkan, kota Niniwe. 但是我们有时候偏偏要去找他是，我 Tapi 们避 kita 开， ngotot ngabur ke Tarsis. 所以呢，那个可能呢，我们就在进到一个肚子里，什么肚子里呢？ Mungkin kita ada di dalam perut ikan sekarang. 不是鱼的肚子，是问题的肚子里。 Ya, bukan perut ikan betulan, tapi dalam perut suatu masalah. 那以后呢，我 Nah, 们 selanjutnya 还是要向神献上感恩，感谢神， kita harus terus bersyukur pada Tuhan. 我们就能够从那个问题的肚子里出来， Amin. Kita bisa keluar dari perut masalah ini. 还是回到神对我们的命定和呼召，我们做神要我们做的。阿门。 Kembali pada panggilan dan ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. 尼尼微代表神要我们去做的事， Niniwe itu melambangkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. 那个他是我们要做自己的事，我们不按照神要做的事。 Ya, dan Tarsis itu melambangkan apa yang kita mau kerjakan untuk diri kita sendiri, bukan yang Tuhan mau. 求主帮助我们， Dan biarlah Tuhan tolong setiap kita. 神的呼召，神叫我们做的，我们感谢神，心甘乐意的做，感谢他。 Amin. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kerjakan dengan sukacita. Bersyukurlah padanya. 我们就领受那超自然的能力和奇迹。 Amin. Dan kita akan terima mujizat kuasa supranatural dalam kehidupan kita. 最后， Terakhir, 我们要成为时常献上感恩的人， kita harus senantiasa mengucap syukur. 拥有感恩的心， Kita miliki hati yang senantiasa bersyukur. 每天都向神献上感恩、祷 Setiap 告、 hari 感谢。 bersyukur, berdoa, berterima kasih pada Tuhan.
感谢他过去的带领我们，感谢他未来的应许成为我们的感恩。Kita bersyukur untuk masa dulu Tuhan memimpin kita sampai sekarang dan juga janji-janjinya atas masa depan kita. 感谢他已经为我们预备未来新天新地新耶路撒冷。 Berterima kasih untuk apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan untuk kita, yaitu langit bumi baru, Yerusalem baru. 感谢主耶稣，他要回来接我们。 Amin. Dan bersyukur kalau Tuhan Yesus nanti akan kembali datang untuk menjemput kita. 接怀堂的每个人，阿门。 Menjemput setiap yang ada di Mandarin Service, amin. 所以我们有这个盼望。 Dan kita punya pengharapan itu. 因此，如果受苦，如果遇到许多的问题，我们仍然感谢神。 Amin. Jadi kalau mengalami kesulitan, penderitaan, apapun juga kita terus akan mengucap syukur. 如果我们经过百般的试炼，我们要感谢神。 Mengalami berbagai-bagai cobaan, kita pun akan terus bersyukur. 我们经历所有的患难困苦，我们感谢神。 Kita menghadapi segala kesulitan, bencana, ataupun penderitaan, kita harus tetap bersyukur. 记住， Ingat, 在感恩的背后有超自然的能力和奇迹，神要赐给我们每个人。 di balik pengucapan syukur ada kuasa mujizat supranatural yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. 愿神赐福他的话。 Dan biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. 普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，你们当来向耶和华歌唱，你们当晓得耶和华是神。 是他造的，也是全属于他。我们是他的名，是他造造的人。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢进入他的名。 因为耶和华本为神，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。我们是他造的，也是全属于他。我们是他的名，是他造造的呀。我们是他造的，也是全属于他。我们是他的名，是他造造的呀。 因为耶和华本为神。
巴拉巴拉巴，西嘎巴拉巴拉巴拉。我们预备心，我们一起要领受圣餐。 Mari kita siapkan hati, kita akan terima perjamuan kudus. dia巴拉巴西嘎巴拉巴拉巴拉巴。主耶稣，主耶稣，这是你的子民。 Ini umatmu. 主啊，我们在这里。 Tuhan, ini kami. 主啊，保守我们。 Tuhan, jagai setiap kami. 保守你子民的信心。 Jagai iman setiap umatmu. 保守你子民的忠心。 Jagai Tuhan kesetiaan umatmu. 保守你的子民对你的爱心。 Jagai Tuhan kasih umatmu kepadamu. 让我们永远跟随你，永远爱你，永远忠心于你。 Biarlah kami Tuhan selama-lamanya mengikuti Engkau, setia padamu dan mengikutmu. 感谢耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 你为我们死在十架上。 Engkau mati bagi kami di atas kayu salib. 主啊，主啊，我们不知如何的来报答你的爱。 Tuhan, kami nggak tahu bagaimana caranya kami dapat membalas kasih-Mu. 你如此的爱我们，你为我们牺牲了你的生命。 Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau telah berkorban bagi kami. 我们感谢你，主耶稣， Tuhan Yesus, kami bersyukur 因为你太爱我们，我们感谢你。 karena Engkau sangat mengasihi kami dan kami berterima kasih padamu. 你满有怜悯，满有慈爱。 Engkau penuh dengan kasih karunia, Engkau penuh dengan kebaikan 有丰盛的恩典和诚实。 dan mempunyai anugerah yang berlimpah-limpah. 我们感谢你，感谢 Kami 你， bersyukur padamu. 主啊，感谢赞美你， Tuhan, terima kasih. 感谢赞美，饶恕我们一切的罪， Tuhan, terima kasih, ampuni setiap dosa, 饶恕我 pelanggaran 们一切 kami, 的软弱。 ampuni setiap kelemahan kami. 从你的仆人到每个同工、每个弟兄姐妹， Dari hamba-Mu sampai semua pengerja dan juga semua jemaat-Mu. 我们在你面前，我们敞开我们的心， Kami buka hidup kami, hati kami di hadapan-Mu. 愿你检查，愿你修正，愿你改变我们每个人的心态， Mari periksa Tuhan, koreksi, dan ubahkan hidup kami. 让我们能够越来越像你。 Sehingga kami boleh semakin hari semakin seperti Engkau. 感谢你，主耶稣，感谢你。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 我当的传给你们是原来是从主领受的， Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, 就是主耶稣基督被卖的那一夜， yaitu ya Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, 拿起饼来， mengambil roti. 我们举起我们的饼， Mari kita angkat roti kita. 祝谢了就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的。” Sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan membecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我们手上所举的饼是代表耶稣的身体，为你为我破罪。 Roti di tangan kita melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecahkan demi engkau dan aku. 我们尊敬他，奉耶 Mari 稣 kita 圣名一起领 hormati 受。 dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 感谢主，感谢主。 Terima kasih Tuhan. 饭后也照样拿起杯来举起我们的杯， Demikian juga dia mengambil cawan setelah makan. Mari kita angkat cawan kita. 说这杯是用我的血所立的新约。 Dan berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 我们手上所举的杯是感恩的杯， Cawan di tangan kita adalah cawan pengucapan syukur 也是代表耶稣的宝血， yang melambangkan darah Tuhan Yesus 为你为我流出。 yang telah dicurahkan demi engkau dan aku. 我们尊敬他，奉耶稣圣名 Mari 一起领 kita 受。 hormati dia dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
主耶稣，感谢 Tuhan 你， Yesus, terima kasih. 感谢你， Terima kasih. 你如此的爱我们， Engkau begitu mengasihi kami. 感谢你的恩典，感谢你的牺牲， Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, 感谢你的爱。 terima kasih untuk kasih-Mu. 我们要向你说，主啊，我们要永远跟随你，忠心到底。 Tuhan mau kami katakan Tuhan kepadamu, kami mau selama-lamanya mengikuti Engkau, setia sampai akhir. 无论得舍不得舍， Baik atau tidak baik keadaannya. 无论喜乐，无论悲伤， Baik itu sukacita maupun sedang dalam keadaan sedih. 我们都要向你献上感恩， Kami mau bersyukur padamu. 因为这是你所定的旨意。 Karena ini adalah suatu perintah yang Kau berikan pada kami. 感谢你，主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 哈利路亚！感谢你， Haleluya. 奉耶稣的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ucap syukur pada Tuhan. Kita juga mau bermazmur, kita mau mendeklarasikan Mazmur 91. Chủ在这高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的，他必救你脱离那不鸟人蛇的网罗和毒害的瘟疫，他以自己翎毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，白日飞的箭，黑夜的蚊，我是无间要灭人的不必，虽然千人扑倒在你旁边，我有万人扑倒在你右边，但自在海却不得临近你，你为亲眼观看恶人造访。主耶和华是我的避难所，将至高神当作你的居所，一切的祸患你不引导，在海也不爱情你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰倒在石头上。你要揣着是这回事身上，见他少壮的使者和大事，神所以为他专心的爱我就要来扶持并他救他，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，他求告我，我就要
会，主向场所。奇妙救恩，显明给我。Saya persilakan Cisanti untuk syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. 主耶稣，我们感谢你， Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. 感谢你极大的恩典，在今天早晨， Kami boleh bersatu hati Tuhan di kebaktian online ini dengan begitu luar biasa Tuhan. 让我们可以在这线上聚会可以同心合一。 Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Johan Tuhan, Gembala kami yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. 我们也为你的仆人罗牧师，今天早晨已经分享你的心意，感恩。 Agar kami senantiasa Tuhan mengucap syukur di dalam setiap langkah kehidupan kami. 感谢你使用它提醒我们，让我们不断的在我们生命中的脚步献上感恩。 Tuhan memang mudah mengucap syukur ketika hidup kami dipenuhi dengan segala kelancaran, segala kebaikan Tuhan. 是的，主要当我们的生命一切都凡事顺利的话，我们容易感恩。 Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana bersyukur di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. 那么今天我们也学习，虽然是环境不好，状况不好，我们依然能感恩。 Karena ini adalah proses untuk kami semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin menyerupai Dia. 因为这就是神来磨练我们的过程，让我们越来越像主耶稣。 Bahkan Tuhan, kami percaya melalui kesaksian daripada pahlawan-pahlawan Alkitab Tuhan. Ketika mereka bersyukur, maka mujizat demi mujizat banyak terjadi Tuhan. 甚至我们可以看到了，我们愿意学习圣经人物的榜样，当他们在不好的环境献上感恩，神迹就发生。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你。 Dan saat ini Tuhan, kami juga mau mengarahkan tangan kami Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Johan Tuhan. 这时候，我们要继续说，我们要祝福我们的牧者，怀堂的牧师。 Tuhan Yesus, 主耶稣， Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. 你求你恩告你的仆人， Engkau urapi seluruh keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan Yesus. 你恩告他的家人，他的大家庭，每一个人。 Anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya Tuhan Yesus. 孩子、他的孙子们，还有他的媳妇。 Kami percaya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, Tuhan Yesus. 我们相信你仍然给他们能力和完全的健康。 Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan, pekerjaan, usaha daripada gembala kami ini Tuhan. 而且我们的牧者一切的事业、工作、服饰， Berikan ya Tuhan terobosan-terobosan besar Tuhan. 在这些事上求你赐给他大的突破。 Supaya hamba-Mu juga bisa menjadi saluran berkat ya Tuhan untuk orang-orang di sekelilingnya.
好让你的夫人可以更加的成为周遭的祝福。 Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko dan juga keempat wakilnya Tuhan Yesus. 这时候我们要为我们的总堂牧师、四位部牧师祷告。 Untuk setiap gembala-gembala rayon, gembala cabang, gembala ranting Tuhan. 包括所有堂会的牧师， Bahkan sampai ke gembala-gembala kul ya Bapak. 知道小组长们， Kau berikan Tuhan keunitian, kesatuan hati kepada kami ya Tuhan Yesus. 让你赐给每一位是有同心合一的灵， Untuk menjalankan misi dan visi yang Tuhan berikan Tuhan Yesus. 来行从你而来的异象， Menjadi messenger Pentakosta ketiga Tuhan. 成为第三波五旬节的使者。 Dan kami juga Tuhan berdoa ya Tuhan untuk rayon 1C Tuhan. 我们接下来要为着来用一些祷告， Untuk gembala rayon kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan dan keluarga besarnya Tuhan. 为着陈基牧师的大家庭祷告， Untuk Pastor Paulus Tuhan, Pastor Petrus Tuhan, untuk Pak Herlambang, Pak David, dan juga gembala kami Pak Johan Tuhan Yesus. 还有每一位牧师在这层级以下。 Kami rindu Tuhan dari rayon 1C juga akan terjadi Tuhan terobosan-terobosan besar, penuaian jiwa Tuhan, penuaian jiwa beribu-ribu laksa Tuhan Yesus. 因为我们科目做在这个层级一些可以发生大突破的大收割发生在这个层级。 Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. 我们要为着我们的国家印度尼西亚祷告。 Kami berdoa untuk presiden kami dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. 为着总统、副总统所有的臣子。 Kami tahu Tuhan saat ini begitu banyak pergolakan terjadi di negara kami Tuhan. 说在这个时候，那么多的震动发生在我们的国家， Baik dari segi perekonomian, dari segi keamanan Tuhan, dan politik pemerintahan Indonesia Tuhan Yesus. 经济有健康，还有臣子之上的发生。 Kami Tuhan dengan nama Yesus mempertaruhkan Tuhan setiap Tuhan terorisme, radikalisme Tuhan, khilafah Tuhan, dan juga aliran-alirannya Tuhan yang tidak benar, yang memecah belah NKRI Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名，我们同心合一，断开一切恐怖分子的计谋，所有的异端的计谋，所有要破坏印度尼西亚的合一，断开，奉耶稣的名。 Dan untuk Tuhan, pemilu tahun 2024 Tuhan semua akan berjalan dengan lancar dan Tuhan akan berikan seorang pimpinan, seorang presiden yang sungguh takut akan Tuhan. 还有一下的选总统的主啊，让你赐给印度尼西亚一个敬畏神的领袖。 Kami percaya Engkau sangat mengasihi Indonesia. 我们相信你何等的爱印度尼西亚。 Terlebih Engkau katakan, Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia Tuhan. 更何况你也说，第三个五旬节是从印度尼西亚开始。 Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Indonesia. 所以我相信神必给印度尼西亚最好的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣们感谢你。 Kami juga serahkan Tuhan seluruh pengerja, seluruh pendoa, pemusik Tuhan, jemaat Mandarin Service ke dalam tangan-Mu Tuhan. 我们也把华语堂的所有同工、音乐祭司还有敬拜赞美团所有的会友交在你恩手中。 Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan.
有疾病呢，求你医治。 Yang berbeban berat Tuhan, Kau akan lepaskan Tuhan Yesus. 有重担呢，求你释放。 Karena sebentar lagi Tuhan kami juga akan kebaktian onsite Tuhan. 而且不久了，我们快要在现场聚会。 Sertai kami semua Tuhan Yesus. 主啊，求你引导带领我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， kami sudah berdoa. 我们已经祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Amin. Kita akan terima doa berkat. Saya persilakan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. 当年天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的恩膏大大的浇灌下来 Roh， 大 Kudus 大的 yang 充满， mengurapi, memenuhi engkau 从今时 mulai dari hari ini 到主耶稣再来， sampai Tuhan Yesus datang kembali. 他会迎接他的众儿女， Dia akan menjemput anak-anaknya, 就是忠心到底， yaitu orang-orang yang setia sampai akhir, 得胜到最后， orang yang menang sampai akhir, 不停的献上感恩的， yang terus mengucap syukur, 要把我们带到他永恒的国度里，直到 akan 永永 membawa 远远。 kita ke dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin. 主耶稣祝你们。 Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Sebelumnya